Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada benda kenyataan yang dibuat oleh Setiausaha Agong Barisan Nasional Tan Sri Amar Musa semalam lah. Dia mengatakan kita ketepikanlah perebutan kuasa ni, utamakanlah rakyat. Tapi saya tengok kenapa selepas PRN dia bercakap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam sejahtera. Pertama sekali saya sokonglah kenyataan Tan Sri Amar Musa yang mengatakan bahawa kita kena utamakan rakyat. Baguslah, bagus, benda ni bagus. Cuma mungkin Tan Sri Amar Musa ni dia kena nyatakan perkara tersebut di batang hidung Menteri Dalam Negeri dan juga Perdana Menteri. Kerana dua manusia inilah yang telah melakukan gerakan untuk merampas kerajaan negeri Sabah daripada tangan warisan. Dan akibat daripada usaha tersebut, maka Syafiq Abdal telah berjaya meyakinkan TYT Sabah untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan berlakulah kluster Sabah. Kenapa Menteri Kesihatan tak mau beri nasihat bahayanya ada pandemik untuk buat PRN apa semua tu? Menteri Kesihatan daripada UMNO. Jadi siapa yang berkuasa? Perdana Menteri ni PPBM, Menteri Dalam Negeri ni PPBM. Jadi macam mana Menteri Kesihatan nak nasihat Perdana Menteri? Perdana Menteri ni bukan dengar orang nasihat pun. So rentetan daripada itu jugalah BN pun sekali lagi melalui Presiden dia baru-baru ni meminta maaf pada seluruh rakyat Malaysia bahawa penularan COVID kali ni disebabkan oleh PRN tu. Jadi kenapa BN saja yang perlu bertanggungjawab? Adakah BN dia sepatutnya semua yang terlibat dalam usaha untuk merampas kerajaan negeri dia bertanggungjawab. Semua yang terlibat tidak mahu menerima kerajaan negeri sudah hilang majoriti. Contohnya Syafiq Abdal tak mahu menerima hakikat bahawa beliau telah kehilangan majoriti. Beliau juga sewajarnya bertanggungjawab. Sebab kalau dia boleh buat kepada Musa ketika Musa sudah pun menang dengan menggunakan sokongan rakyat, rakyat sudah mengiktiraf Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri di Sabah ketika PRU 14, tapi beliau telah membeli 6 orang wakil rakyat, dan menyebabkan bila 6 orang wakil rakyat ni lompat parti, maka berlakulah perubahan kerajaan. Jadi apa yang Tan Sri Musa Aman buat ni lebih kepada membalas balik. Dan orang yang lompat ke sana pun adalah orang yang juga lompat ke sini. Tapi lebih heran kenapa orang yang menyebabkan kita kehilangan kerajaan pada 2018 diangkat balik menjadi calon pilihan raya. Nasib baiklah tak menang. Okey, Tok, apa ni satu lagi. Kemungkinan biasanya kalau kita nak menghadapi PRU, dia mesti ada PRN Sarawak kot sebelum tu. Tidak semestinya. Dia boleh buat snap election sekali dengan Sarawak. Tak ada masalah. Dia yang penting sekali jangan Dewan Undangan Negeri Sarawak tu selepas angkat sumpah lebih daripada 5 tahun. Dan jangan pusat pun selepas angkat sumpah lebih daripada 5 tahun. Tak boleh. Tapi sekarang ni 3 tahun pun belum. Jadi kalau bila-bila masa diadakan pilihan raya PRU, maka kesimpulannya wakil-wakil rakyat yang berkhidmat selama 2 tahun lebih tak sampai 3 tahun ni tak ada pencen lah. Itu sebab saya ingat Muhyiddin pun tak nak buat pilihan raya sebelum bulan Mei ni. Dan dalam masa yang sama pun saya rasa usaha untuk menurunkan kerajaan Muhyiddin ni pun perlu mengambil kira soal COVID, kan.
Jadi saya yakin kalau misalnya Anwar Ibrahim ni dapat menghadap tuanku pun, tuanku tidak akan membubarkan parlimen. Maknanya dia mungkin boleh lantik seorang interim prime minister sementara menunggu COVID selesai. Maksimum mungkin boleh pergi sampai ke 6 bulan. Dan selepas habis tempoh COVID tu, barulah boleh diadakan pilihan raya. Okey. Ya. So, Datuk, apabila penularan COVID ni berlaku disebabkan oleh PRN tu, Sabah merebak ke Semenanjung sekarang ni. Jadi yang terlibat orang yang tak macam student-student yang dah keluar belanja banyak apa semua untuk pendaftaran untuk kemasukan bulan 9 bulan 10 ni. Ditangguhkan. Jadi macam mana tu nak buat? Itulah kita kalau boleh kita minta supaya kerajaan ni pertimbangkan semasak-masaknya. Kesan daripada nak melaksanakan PKP semula ni sangat dahsyat terutamanya dari segi sektor ekonomi. Hari ini orang masih belum lagi recover akibat kesan daripada PKP yang pertama. So kalau belum selesai PKP yang pertama, kita buat PKP yang kedua, maka keadaan ekonomi akan jadi lebih parah. Dan selepas tempoh moratorium, kena ingat kuasa beli rakyat ni sepatutnya kuat. Sebab apa? Dalam tempoh daripada bulan Jun sampai bulan bulan 4 Ya. 4 kan? Bulan 4. 4 5 6 7 8 9. Ya. Daripada bulan 4 sampai bulan 9, mereka tak perlu bayar sewa beli kereta. Mereka tak perlu bayar sewa beli rumah. Mereka tak perlu bayar pinjaman peribadi. Maknanya sepatutnya dalam tempoh 6 bulan ni, rakyat mempunyai kuasa membeli yang kuat kerana mereka ada extra cash. So bulan 10 ni adalah permulaan membayar sewa beli kereta, sewa beli rumah, pinjaman peribadi. Dan kita pasti akan berhadapan dengan kuasa membeli rakyat yang begitu lemah, yang akan menyebabkan ekonomi akan berlaku kemelesetan ekonomi, pertumbuhan ekonomi negara akan menguncup. So kalau lagi sekali mereka buat PKP dalam tempoh terdekat ni, saya yakinlah memang jahanam, market akan crash. Kita punya mata wang pun akan menjunam. So saya haraplah kerajaan ni dia gunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh negara-negara seperti Korea Selatan. Kita tengok mereka tak membuat PKP pun kan. Tetapi mereka menggunakan kaedah-kaedah bagaimana nak mengenal pasti kawasan-kawasan yang tercemar, individu-individu yang tercemar mudah untuk dikenal pasti. Kita dah ada standard SOP. Setiap kali masuk kedai ke mana dah ada pendaftaran menggunakan MySejahtera. So perkukuhkan benda ni dulu. Utamakan penguasaan penggunaan mask dan sebagainya supaya kita boleh elakkan daripada pelaksanaan PKP. Itu yang saya bimbang ni. Saya bimbang kerajaan ni laksanaan PKP bukan kerana nak memastikan bahawa COVID ni tidak merebak kan. Saya nampak lebih nak melaksanakan PKP ni untuk memastikan tidak berlakunya sidang parlimen, tidak berlakunya perubahan kerajaan kan. Benda ni tak patutnya berlaku. Maknanya kalau nak urus hal soal COVID, tumpukan perhatian betul-betul dalam bidang COVID ni. Kan? Jangan buat benda-benda yang tak berfaedah. Contohnya macam ni si Zuraida buat kan. Bila time masa orang berhadapan dengan COVID, duit dibazirkan, pergi sanitize jalan raya. Kita ni kat Malaysia. Kan? Kita kat Malaysia. Malaysia ni kena tahu negara yang suhu dia tinggi. Virus COVID ni 26 darjah Celsius dan ke atas mati. So macam mana kita pergi sanitize jalan raya sedangkan setiap hari kita matahari ada? Kan? Kalau kita duduk dekat
dekat negara-negara sejuk kan, macam Eropah sekarang ni dah dekat dengan musim sejuk, keadaan akan lebih parah kerana virus COVID ni dia memang suka dengan tempat yang sejuk, dia boleh hidup, dia mudah merebak. Tapi kalau dalam building, dalam bangunan okey, tapi jangan buat benda-benda dengan pakai uniform, dengan lambang menteri pergi sanitize jalan raya. Benda-benda bodoh macam ni tak payah buat lah kan.